Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bersedia untuk satu lagi topik yang cukup menarik pada malam ni sebab ramai daripada kita nak tanya tentang, saya dah cek tadi, ramai juga nak tahu tentang durian. So kita akan cerita pasal durian malam ni sebab salah satu daripada favourite food anda dan saya. Okey, jadi kita nak cek malam ni kita boleh teruskan perjuangan makan durian ataupun tidak. Kalau kita nak makan pun boleh lebih sedikit. Namun kalau tak boleh, apa caranya? Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa melengahkan masa, kita ingin sambung cerita. Hari ini kita cerita tentang buah-buahan pun amat mustahak. Namun ada jenis-jenis buah-buahan yang tak sempat saya masukkan dalam list ni. Kalau you tak berapa sure, you check kat internet, senang aja. Saya akan bagi tahu cara macam mana you nak pilih sama ada buah tu boleh dimakan atau tidak, terutama sekali untuk 3 jenis penyakit yang utama pada malam ini, iaitu diabetes, lagi satu blood pressure dan masalah jantung, ya. Dan semua ni ada kaitan yang dipanggil 3 serangkai, termasuklah high cholesterol, obesity, ya, dia semua orang kata apa, ada kaitan lah, ya. Baik, kalau dah bersedia, sila ambil pen, sila ambil buku nota supaya yang berpenyakit terutama sekali, dan bagi mereka yang nak menghindari daripada penyakit. Kita mulakan dengan daripada bawah dulu. Maksudnya bila saya kata daripada bawah ni, kalau membuat pilihan, dia ambil yang atas, okey, yang saya nak habiskan top 10 nanti. Kita habiskan top 10 yang bawah dulu. Yang penting ialah you kena check 2-3 perkara. Nombor 1, kandungan karbohidrat yang tidak berserat dalamnya, bermaksud tinggi tak gula. Dalam buah-buahan ada juga yang dipanggil fructose, faham? Okey, nombor 2, kita kena check ialah glycemic index. Maksudnya petunjuk mengatakan buah ni cepat atau lambat untuk menaikkan gula dalam badan. Maksudnya sama ada yang makan kata buah A, dia naik dalam masa 3 minit. Kalau buah B, dia naik dalam masa katakan 20 minit. So kita ambil buah B lah, glycemic index dia lambat sikit. Berarti dia punya number glycemic index tu rendah. Kalau dibandingkan glukos 100, nanti kalau atas pada 60-70 tu jangan makan. Boleh tak? Saya bagi tahu apa buah-buah yang atas ataupun yang penting, pilihan yang bawah lah. Bawah pada, saya akan cerita yang bawah pada 50, dia punya unit tu. Jadi kalau saya tak cerita malam ni, you Google ataupun you check dalam internet. Kalau di atas pada 50, kalau boleh ada pilihan, jangan ambil yang bawah pada 50. Bawah, under 50, boleh? Tapi sesekali kalau saya kata nanti yang ni atas pada 60-70 boleh juga. Macam nasi kan 60-70. Kalau dibandingkan dengan glukos dah 100. Takkanlah you nak ambil tunggang glukos masuk dalam mulut kita, betul tak? Okey, last kali kita kena check ialah dipanggil carbo load, carbohydrate loading. Loading ni maksudnya macam ni, kalaupun buah tu tidak mempercepatkan naiknya glukos, tapi kalau you makan sampai 3 kilo, faham tak faham? Sama dia punya mudaratnya, faham? Tapi kalau you ambil glycemic index yang rendah, ya, yang naikkan glukos tu lambat, dan you makan pun tak banyak mana, itu memang selamat. Itu prinsip kita pada malam ni. Low in glycemic index, low in carbo load. Maksudnya you tak makan terlalu lahap, tapi you juga pilih yang tinggi dengan serat. Bila tinggi dengan serat, maka dia punya glycemic index jadi rendah. Faham, ya? Semua dapat tangkap cerita ni. Okey, so kita mulakan dengan buah-buahan tempatan lah, senang. Nanti saya akan selit makanan-makanan Mak Saleh pun. Sebab kita sekarang, kalau zaman dulu, memang tak ada makanan-makanan Mak Saleh dalam kampung kita. Jangan-jangan kita boleh dapat apple, jangan-jangan kita boleh dapat buah pear ataupun buah anggur, betul tak? Kadang-kadang nak dapat kurma pun susah sebab dia bukan makanan Malaysia ataupun Asia, faham? So yang bagusnya ialah makanan tempatan dahulu. Cuma saya tak sempat nak cek buah-buah yang orang panggil apa, exotic, macam buah rambai, tu semua buah Malaysia kan, buah langsat, semua tu boleh makan, tetapi saya tak sempat nak cek. Yang saya sempat, saya bagi yang common, yang sentiasa ada kat supermarket. Dengar, ya. Okey, kita mulakan dengan buah rambutan dulu. Boleh makan.
Sebab glycemic indexnya lebih kurang 53 macam tu. So saya kata apa saja yang 50-an ke bawah boleh. So rambutan tu dah orang kata apa, dah borderline lah. Kalau dia terlalu manis, bahaya sikit. Ambil yang orang kata apa, manis saja, bukan manis melecah. Faham tak, manis melecah? Okey, itu number bawah sekali. Okey, yang you boleh pilih. Ingat orang yang sakit kena berhati-hati dan dengar elok. Number seterusnya, nombor 19 ialah banana. Apa tu? Pisang. Pisang 52 you boleh makan, tapi kalau boleh bukan pisang yang dah terlalu ranum, yang buat cok kodok tu. Yang buat cok kodok tu bahaya sikit sebab dia dah tinggi dengan gula. Faham? Okey. Lagi satu, saya nak bagi nasihat pada anda, kalau nak makan buah-buah yang kering tu berhati-hati sebab dia selalunya cross lebih pada 50 glycemic index. So kalau boleh pilihannya jangan ambil yang kering. Sebab yang kering tu dia selalunya zat dia ada lagi, tapi dia punya gula pun telah dipekatkan, maksudnya jadi lebih dense, maksudnya lebih kuat, lebih banyak gula buah lah. Namun tetap saya tak galakkan kalau buah-buahan yang kering. Tahu tak buah kering? Macam termasuk kalau dapat kurma pun hati-hati juga sebab kurma pun kering. Buah apricot, pernah dengar tak? Buah fig, buah tin yang telah dikeringkan, itu kena hati-hati. Faham? Okey, seterusnya buah salak. Kita cerita yang kita biasa makan. Saya suka sangat buah salak ni. Okey. So you boleh makan, tapi dia dah borderline 50. Tak adalah rendah sangat dia punya glycemic index. You rasa dia tak berapa manis kan? Kadang-kadang dia kelat sikit. Ambil yang lagi kelat lagi bagus. Okey. Lepas tu dragon fruit. Dragon fruit ni buah naga. Okey. Buah naga ni you jaga sikit. Dia ada dua jenis. Satu merah, satu yang bukan merah. Maksudnya yang putih ataupun kuning sikit-sikit tu. Yang lebih bagus ialah yang putih ataupun yang kuning-kuning sikit. Sebab kalau yang merah tu dia tinggi. Yang merah tu sampai dekat 60 dia punya glycemic index. Bolehlah makan, bukan tak boleh sebab dia ada banyak lagi nutrien dia, vitamin semua tu. Cuma kan kita ada pilihan lagi 18, 17. Saya nak bagi ni contoh. Atas pada tu ialah pisang. Tadi saya dah sebut pisang, banana 52, tapi ada pisang yang jenis yang kurang manis ataupun yang kurang masak. Kalau you ambil dia masih keras, yang tu baru 47. Dia tengok juga betapa lembik, masak, manis, itu semua kena tahu. Faham? Okey, lepas tu buah ciku. Tahu buah ciku? Buah ciku ni bagus kalau you dah bawah pada 50, dia cuma 47, jadi boleh makan. Lepas tu buah pomelo. Pomelo ni buah limau kedangsa. Limau besar, limau Bali tu besar. Okey, so dia cuma 44, so dia dah mulai turun. Star fruit, buah belimbing. Jaga baik buah belimbing ni. Saya masih tak tahu sama ada kajian yang dibuat baru-baru ni kata dia bermasalah, takut ada racun lah semua tu. Tapi bagi saya buah tu memang cantik lah untuk orang kata apa, blood pressure semua pun bagus kan. So kalau you ambil star fruit, 44 dia punya unit dia. Buah longan lagi, buah orange, longan orange. Lepas tu tangerine, semua ni orange lah. Tangerine ni limau Cina, selalunya masa raya Cina dia banyak tangerine. Okey. Lepas tu mulalah datang saya punya favorite, iaitu coconut. Buah kelapa muda, ataupun kelapa tua yang dah diparut pun tak apa, asalkan dia berasal daripada coconut, dia boleh. Okay, so coconut is good. Dan tiba masanya saya cerita pada anda sekalian. Saya tinggal kosong dulu yang ini, dan sekejap lagi kita isikan dia balik. Boleh? Okay, kita tinggal kosong ni number berapa ni? Number 8 dalam list saya. Top 10 dah. Lepas tu apple. Ingatkan saya balik apa yang tempat kosong ni. Okay, apple. Dah tulis apple kat situ. Okay. Apple yang masih ni lah, yang masih keras, yang bagus, yang tidak manis. Apple pun ada yang manis kan. Ambil apple yang hijau tu, apple yang macam orang kata apa, buat ubat lah. An apple a day keeps a doctor away, yang hijau tu.
Bukan yang manis, yang merah semua tu kan. Lepas tu buah nangka, jackfruit. Jackfruit sama standard dengan apple. Jangan main kampung kita punya buah jackfruit. Tetapi kalau cempedak bukan. Cempedak dia naik balik ke atas. Sebab cempedak dia manis dan dia jarang-jarang dia you makan cempedak yang keras, betul tak? So cempedak dia naik balik. Boleh makan tapi dia jangan digalakkan sangat cempedak, okey. Lepas jackfruit ni buah nangka, datanglah grapefruit. Grapefruit ni kita tak popular sangat, orang kampung kita tak makan pun. Tapi kalau siapa yang pandai tentang vitamin C, siapa yang nak makanan yang betul-betul buah yang betul-betul sihat, grapefruit lah antaranya. Dia bukan orang suka sangat, kadang-kadang dia masam. Sebab tu saya selalu masuk B-sweet dalam kita punya jus tu. Kalau saya perah, saya tak galakkan you perah jus pun, tapi nak makan grapefruit saja tu rasa kadang-kadang tak masuk juga. So saya titis atas buah tu, saya titiskan B-sweet, stevia tu. Jadi saya gigit dia sekali. Sebab apa? Dalam grapefruit tu antara yang terbaik. Dia dah top 10 dah. Grapefruit ni. Lepas tu tamarind. Semua jenis-jenis masam ni, asam jawa, kalau you boleh makan dia. Dulu saya kecil-kecil, saya masih ingat saya pergi ke ni lah tempat pokok dia tu, kita patah-patahkan, kita kepak dia, kita gigit dia makan. Ya, boleh. So tamarind ni, asam jawa is very good. Heran saya masukkan asam jawa sebab dia ada bagusnya untuk bakteria juga. Banyak lagi vitamin, mineral dalam buah yang you orang nampak macam tepi jalan je kan, tamarind ni. Tapi buah yang seterusnya, buah yang very popular di tempat-tempat rest and recreation. Selalu kita balik Penang ke, balik Johor ke, ataupun kita pergi melawat nak balik KL, kita mesti singgah satu kat Tapah ataupun ni lah dekat Taiping tu, apa nama dah tempat dia. Lepas tu satu lagi di mana, di Johor. Johor nak balik ke KL sebelum Melaka tu, apa nama tempat tu? Okay, cuba ingatkan. Tempat tu mesti saya berhenti. Saya suka cari buah nona. Tahu buah nona tak? Buah nona yang belum masak, kita bawa balik, bila cukup masak kita makan. Best. Okay. Tapi guava atau buah jambu lah antara top 5 sekarang. Jangan main jambu top 5 tau. Untuk orang-orang yang sakit 3 tadi, diabetes, high blood dengan penyakit jantung. So sebab dia punya glycemic index very low, okay, cuma 20 unit saja, berarti very very low. You boleh makan banyak pun sebab dia banyak serat, dia banyak vitamin, banyak mineral, potasium pun banyak. Kecuali kalau you risau tentang kulit dia tu, sebab saya tak nak you buang kulit ni, sebab kebanyakan buah-buahan ni termasuk apple pun kulit dia lah yang banyak kan, apa dia punya zat atau nutrien tu. Namun sebab sekarang ni kita takut kepada pestisida atau semburan racun tu, kita potong lah, kita buang kulit lah, atau rendam elok-elok. Boleh. Jambu batu boleh. Nak jambu merah pun boleh. Jambu yang dalam isinya merah atau pink tu pun bagus. Okey. Seterusnya number 4 dalam list ialah dia panggil berries. Memang kita tak tanam berries kat bawah ni, kat Malaysia, di atas bumi tengah-tengah Malaysia ni. Tapi kalau atas bukit ataupun gunung-gunung ataupun di kawasan Sabah, Sarawak, Cameron Island, ada strawberries kan, blueberries. Yang paling bagus ialah raspberries. You tahu tak, raspberries ni dia kecil-kecil, buah dia tu dia ada macam saya nak sebut, nak explain tu pun you tengok nanti dia punya design dia. Very nice raspberries ni. Tapi kalau tak dapat raspberries, dapat blueberries pun boleh, blackberries pun boleh. Lagi gelap warna, selalu saya kata apa, lagi bagus. Sebab apa? Dia banyak anthocyanin, maksudnya dia banyak nutrien. Okey, sambung. Ni dah nak habis 3 lagi je. Okey, ready? Mango yang tidak masak. Seterusnya mango yang bukan tak masak sampai tak boleh makan. Yang orang duk buat kerabu tu, yang kalau pergi Siam selalu ada kerabu Siam tu. That mango yang belum masak, masih hijau tu, yang tu top 3, top 3. Seterusnya ialah yang ni, you kena berkawan dengan Chinese punya style. Saya pernah buat satu topik nama red dates. Red dates.
Maksudnya kurma Cina tu, tahu yang warna merah tu, the red dates. Yang tu memang top two. You boleh ambil, you boleh rendam dia, atau you boleh makan, ataupun you boleh buat macam lincikang tu, kan. Cuma you kena pakai be sweet lagi lah, tak boleh pakai gula-gula merah semua tu. Dan last sekali, top lagi sekali, buah ni memainkan peranan. Kat sayur pun dia ada, kat buah pun dia ada. Siapa tahu? Cepat. Yang ni tak acil lah, dia je menang, macam dia je jadi selebriti pula. Okey, nama dia ialah avocado. Avocado masih lagi top atas sebab dia punya glycemic index, dia tak ada banyak karbohidrat langsung, walaupun nampak dia penuh. Itu yang bagusnya, rupanya dia bagus dengan good fat, good protein, dan memang ada karbohidrat pun, sebab dia punya glycemic index cuma 15 je. Siapa lagi nak tahu? Okey, tomato boleh? Yes, tomato dalam list kita. Tomato berada dalam kawasan yang selamat. Dia ada 3 kawasan. Satu kawasan selamat, maksudnya buah-buahan yang selamat. Satu kawasan yang lampu kuning. Yang lampu kuning ni maksudnya, contoh dia tinggi tapi tak begitu tinggi. Faham tak? Contoh macam watermelon. Macam mangosteen, buah apa? Manggis, ataupun mango yang masak. Mango tadi yang tak masak, dia jadi top. Tapi bila dia masak, dia jadi, dia punya glycemic index naik lebih pada 50, tapi tak tinggi pada 70. Kalau atas pada 70, memang saya bagi contoh lah, macam kalau you ambil pineapple, nanas yang manis, itu 70 ke atas. Kalau yang ambil watermelon, tembikai yang betul-betul manis, merah, melecah itu, kadang-kadang dia injek lagi pemanis pun. Jangan main zaman sekarang ni. Orang Siam selalu buat lah, dia injek-injek ni. Kalau you pergi, kadang-kadang setengah kawasan kat Indonesia pun pernah buat macam tu. So berhati-hati kalau terlalu manis sampai too good to be true, maksudnya manis sampai sampai tak boleh percaya manis dia, selalunya yang tu dah sama ada dia dah modify, dia dah buat dalam lab dia sampai biji pun tak ada. Pernah you tengok tak buah nona sekarang dah tak ada biji lagi dah. Jadi buah nona tu memang sedap tu, yang tak ada biji tu besar pula tu. Tu dia dah modify. Boleh makan tapi jangan terlalu banyak, sebab dia bukan original buah lagi dah. Banyak buah-buahan sekarang dah bukan original, lebih besar, lebih bulat, lebih merah, lebih manis, lebih-lebih lah semua. You rasa-rasa dia tanam yang tak ada biji tu tanam dengan apa? Cepat. Tanam daripada lab, dia buat daripada makmal. Dia ada dia punya tut dia ambil dia punya batang ke apa, dia buat bagi adalah dia buat dia bunga dia sendiri ke macam mana. Jadi dah tak natural lagi dah. Sebab tu yang terlalu manis tu, dia punya glycemic index tak boleh you galakkan makan sangat. Jadi tujuan kita nak habis cerita pada malam ni ialah kes durian. Kalau lupa durian, rugilah malam ni. Dia terletak dalam list saya bagi tadi, number 8. Jadi dia top 10. Dahsyatnya sebab kajian yang pernah dibuat di Malaysia, di USM, University Sains Kubang Krian, Kelantan. Ada kawan saya punya paper yang saya baca pun. Dia kata bila dia buat tu durian, papaya, pineapple, satu lagi saya tak ingat apa buah tu dia buat tu. Yang famous lah untuk Malaysia ni, dia buat untuk 4 ke 5 buah tu, termasuk satunya durian, dan didapati durian antara yang terbaik untuk glycemic index dan boleh kita makan. Bila saya kata boleh kita makan, tu culture di lab pandai pun, tissue culture semua pandai, tahu pun kan. Jadi buah-buah sekarang banyak buat dengan laboratory punya keluaran. Tapi balik kepada cerita durian tadi, bererti kita dibenarkan makan dengan syarat jangan load dia banyak sangat. Walaupun glycemic index dia cuma 42 ataupun paling tinggi 45 durian ni, gula yang didapati dalam durian sampai sekarang orang belum pasti sama ada dia lebih glukos ke, lebih fruktos ke, atau apa lagi. Itu yang uniknya durian. Bahkan zaman-zaman sekarang ni dah ada bermacam-macam pula jenis kan. Branding dia punya kod dia punya ada apa orang panggil, yang kelat, yang manis, yang lemak, yang pahit pun ada, betul. Yang campur-campur pun ada. Allahu akbar.
branding dia tu sampai orang daripada kelapa sawit sekarang peladang-peladangnya semua nak tukar buat apa ladang durian pula. Sebab dia orang hitung-hitung kalau ekspor ke China lebih untung daripada kelapa sawit. Sampai macam tu sekali. Tapi malam ni dari segi kesihatan anda dibenarkan makan dengan syarat jangan over. Itu saja. Jadi kalau takat 3 ulas saya bilang-bilang kalau lebih kurang 100 gram, so you ambil lebih kurang berapa? 300-400 gram. No problem. Sebab untuk body kita yang 70 kilogram satu hari buah-buahan sepatutnya minimum 70 kali 10 formulanya. So you dapat 700 gram. So kalau you tak makan lebih daripada 700 gram, dan selalunya saya tak galakkan you makan satu jenis buah, betul tak? Kita bilang antara 2, 3, yang paling bagusnya 4 dengan warna-warninya, rainbow punya buah-buahan pun cantik warna-warni. Dari segi sama ada kulitnya ataupun daripada isinya, selalunya isinya mungkin cerah-cerah, semua putih-putih sikit, tapi kalau kulitnya rambutan merah, duriannya kuning, betul tak? Jadi you ambil jambunya putih ataupun ambil jambu yang katakan you tukar ke pomelo pula kan, warnanya lain sikit, so campur-campur lah. You nampak dengan mangonya warna kuning pula lagi cun, ataupun mango saya kata ambil yang hijau-hijau sikit, bolehlah belajar. Okay, so anda sekalian, saya mengharapkan you belajar sesuatu pada malam ini. Kalau nak tanya pasal buah-buah lain tu tak sempat, tapi saya nampak sini papaya masih sederhana, boleh masuk, jangan terlalu banyak. Buah kiwi masih lagi peringkat selamat, tapi yang bahaya kalau saya kata apa tadi, yang terlalu manis dan terlalu colornya too good to be true. Maksudnya you sendiri rasa pelik sangat pasal apa dia manis meleceh semua tu, tak usah galakkanlah diri you. Okay, tempoyak boleh, amat boleh, tak ada masalah. Okay, bahkan tempoyak bahan-bahan yang you jadikan dia sebagai jeruk ataupun peram kan, kita ferment dia kan, dia bagus untuk bakteria you, no problem. Makan dengan apa tu, dengan ulam, no problem, boleh, lagilah bagus. Okay, kalau macam tu cukup dulu saudara saya sekalian. Minta maaf, suara pun lari dah sikit. Okay, saya cuba lagi memberi you all topik-topik yang menarik, insyaAllah, dengan syarat you tolong share jugalah. Kalau saya je cerita, you tak kongsi, rasa-rasa ada juga rakyat kita yang lain yang lebih memerlukan daripada anda. Ramai daripada anda ni dah follow dah lama, tapi ada orang baru yang mungkin dapat mendapat, orang kata apa, manfaat daripada pelajaran kita, betul tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kita bahagia, akhirat kita syurga. Semoga kita sentiasa let go and feel good all the time. Thank you, bye.